Okey, cakap pasal kesihatan ni, kita ada topik lensa medik sekarang ni. Okey, jom. Tajuk kita pasal apa Keselamatan persekitaran ruang bekerja. Kita bersama dengan Dr. Ahmad Fitri Abdul Khair, selaku pengarah bahagian Kesihatan Pekerjaan, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia. Ya, selamat raya Doktor. Raya kat mana tahun ni? Saya asal daripada Taiping sebenarnya. Taiping berapa jam ke KL ni? Dalam 4 jam lah juga. Raya hari tu sama 4 jam? Lama juga, 8 jam. 8 jam 8 jam. Tak boleh lawan saya lah. Saya biasa 4 jam. Balik raya itu 12 jam. Balik mana tu? Kelantan lah. Balik Kelantan semua. Okey, baik, jom Syu, silakan. Kita nak bercakap berkenaan dengan keselamatan ruang bekerja ni. Mungkin secara umumnya boleh ceritakanlah kan bagaimana sebenarnya keselamatan ini perlu dititik beratkan untuk pekerja-pekerja di Malaysia ni. Okey, terima kasih ya. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Lensa Medik sama Malaysia atas jemputan kepada pihak jabatan untuk kita bincangkan sedikit berkaitan dengan kesihatan pekerjaan sebenarnya. Lebih fokus kepada penyakit pekerjaan lah. Sebenarnya saya dari segi peranan saya mungkin cerita sikit berkaitan dengan peranan jabatan sebenarnya. Peranan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ni sebenarnya Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan ni adalah salah satu jabatan sebenarnya di bawah Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan juga kebajikan orang yang sedang bekerja ataupun orang yang berada di sekitaran tempat kerja. Dari segi bahaya-bahaya ataupun hazard ketika sesuatu aktiviti pekerjaan lah. Dan juga dari segi skop ataupun peranan jabatan ni kita ada 3 peranan utama lah. Yang pertamanya adalah dari segi kita ni ada satu agensi penguatkuasaan di mana kita menguatkuasakan 3 akta utama, iaitu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta Kilang dan Jentera 1997 dan juga Akta Petroleum Langkah-Langkah Keselamatan 1984. So ni adalah 3 akta utama yang kita guna pakai untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja ketika aktiviti pekerjaan lah. Yang keduanya kita juga sebagai satu jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia juga kita membangunkan standard ataupun perundangan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan lah. Dan juga yang ketiganya kita juga terlibat dalam aktiviti publicity, promosi kepada majikan, pekerja dan juga orang awam sebenarnya dalam aspek-aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan lah. So semua aktiviti-aktiviti ini adalah menjurus kepada orang kata menjaga ataupun memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja lah. So kita kena pakai perundangan promosi dan juga pembangunan standard KKP di tempat kerja lah. Baik. Doktor, bila kita cakap pasal keselamatan di tempat kerja ni, kadang-kadang kan majikan yang baik dia akan bagi tahu para pekerjanya ini hak mereka. Tapi ada setengah mungkin pekerja yang tidak tahu langsung hak-hak mereka bila mereka bekerja. Sebenarnya ada dia punya hak-hak kalau berlaku kemalangan dari sudut kesihatan. Mungkin dari kesempatan ini doktor boleh kongsikanlah hak-hak pekerja. Okey, sebenarnya kalau kita fokus kepada hak-hak pekerja, saya lebih akan fokus sedikit berkaitan dengan kesihatan pekerjaan. Sebab kalau kita tengok kemalangan pekerjaan dengan kesihatan pekerjaan ni dia satu benda yang berbeza dan kalau kita lihat kemalangan pekerjaan ni dia lebih senang kita nak kita nak lihat dan atasi lah. Orang yang jatuh daripada bangunan tinggi menyebabkan kematian. Okey, kita nampak dan senang kita nak maklumkan kepada pihak jabatan lah. Tapi kalau kita tengok aspek penyakit pekerjaan ni dia berbeza sikit sebab dia memerlukan satu saringan kesihatan bagi kita untuk kita melabelkan ataupun mendiagnose seorang pekerja tu mempunyai penyakit pekerjaan lah. Istilahnya penyakit pekerjaan. Ya, penyakit pekerjaan. Sebab cuma ada yang istilah kadang-kadang pemahaman pekerja orang awam ni dia berbeza bila kita cakap penyakit pekerjaan ni. Sebenarnya kalau ikut definisi penyakit pekerjaan sebenarnya adalah sebarang penyakit sebenarnya yang disebabkan oleh faktor risiko ataupun bahaya ataupun hazard kesihatan lah disebabkan oleh aktiviti pekerjaan. Contoh sebagai contoh
bunyi bising di tempat kerja. Okey. Selalunya di tempat-tempat kerja yang di sektor penghilangan, pembinaan sebagainya yang mempunyai mesin-mesin ataupun jentera-jentera yang bising lah. Betul. Kan? Kebanyakan pekerja dia lupa yang penyakit yang didapat tu adalah disebabkan faktor pendedahan di tempat kerja. Sebab tu kadang-kadang bila dah berusia ataupun mungkin dah pencen sebagainya usaha, dia tak sedar yang masalah pendengaran tu adalah disebabkan tempat kerja tu. Dulu panggil abang, sekarang dah abang. Kalau dulu cerita lama tu kan sampai kena bisik baru kadang kita jerit tak dengar. Tapi bila kita bisik sebenarnya dengar. Sebab dia ada disebabkan masalah pendengaran ni untuk yang disebabkan oleh faktor pekerjaan, dia akan menyebabkan kehilangan pendengaran di frekuensi tinggi. So frekuensi rendah dia masih normal, frekuensi tinggi yang bermasalah. Sebab tu bila kita menjerit dia tak dengar sebab dia kerosakan daripada frekuensi tinggi. Tapi bila kita bisik dia tak dengar. Itu yang perbezaan dia lah. So yang tu yang contohlah, contoh kehilangan pendengaran akibat bunyi bising tu disebabkan pendedahan bunyi bising di tempat kerja lah, melebihi had yang dibenarkan. So melebihi had yang dibenarkan akan menyebabkan seseorang pekerja tu mendapat kehilangan pendengaran lah. Doktor, macam mana kalau contohnya seseorang pekerja itu mempunyai contoh penyakit sawan kan? Maksudnya penyakit sawan tu datang sebelum dia bekerja, tetapi dia tidak sedar dia mempunyai penyakit itu, tapi setelah dia masuk dalam satu industri pekerjaan yang dia minat tu, selepas tu baru dia dapat tahu yang dia ada sawan. Jadi macam mana tu? Adakah dia dikategorikan sebagai seseorang yang mempunyai penyakit pekerjaan ataupun? Sebenarnya kalau ikutkan penyakit pekerjaan pun dia ada dua cabang lah sebenarnya. Dua cabang. Kita akan tengok dari aspek kesan kerja kepada kesihatan. Okey, itu satu aspek yang berlainan. Dan kita akan tengok juga kesan kesihatan kepada pekerjaan. Dua benda yang berbeza. Yang penyakit pekerjaan tadi dia masuk kepada kategori kesan kerja kepada kesihatan. Kerja tu menyebabkan penyakit tersebut. Kalau kita tengok definasi penyakit pekerjaan, sebenarnya dia ada 5 elemen yang utama lah. Yang pertamanya adalah kita panggil hazard bahan kimia. Yang keduanya hazard ergonomics. Ketiganya adalah fizikal. Keempat adalah psikososial lah. Hazard ni akan menyebabkan kesan kerja tu kepada kesihatan lah. Kita berbalik pada soalan tadi lah, yang kita kata kerja kesan kerja kesihatan kepada kerja lah. Kalau ikut kategori yang kedua ni, sebenarnya kita akan melihat masalah kesihatan pekerja tu terhadap kerja yang akan dilakukan. Sebagai contoh, penyakit sawan tadilah, mungkin pekerja tadi dia memerlukan beliau menjalankan kerja-kerja sebagai contohnya mengendalikan operator crane sebagai contoh di tempat pembinaan. So pihak majikan sebenarnya ada keperluan untuk menjalankan pemeriksaan kesihatan lah, sebelum dia menjalankan sebarang aktiviti yang berisiko, yang boleh menyebabkan kemalangan ataupun kecederaan kepada diri sendiri lah, sebelum orang kata dia menjalankan sesuatu pekerjaan lah. Doktor, kalau macam tekanan di tempat kerja tu kira macam ada penyakit kerja juga ke? Ya, betul. Stres. Sebenarnya salah satu lagi hazard adalah hazard psikososial kita panggil. Tapi dia mesti kita kena relatekan dengan faktor pekerjaan dengan penyakit yang dia dapat lah. Selalu kita panggil stress disorder lah. Stress disorder. Yang mana kita kena buktikan yang penyakit berkaitan dengan psikososial ni adalah disebabkan faktor pekerjaan. Tapi cuma dia bila kita kata kesihatan ni, kita nak diagnose sesuatu penyakit pekerjaan ni agak sukarlah. Dia mesti ada dua elemen utama. Satu, penyakit tersebut. Dia mesti ada satu penyakit yang didiagnose oleh pegawai perubatan. Yang keduanya dia mesti ada pendedahan kepada faktor risiko tadi. Contoh kalau bunyi bising, mesti bunyi bising yang melebihi pendedahan yang dibenarkan. Kalau stres tu mungkin dari segi cara kerja dia, lambatkan kerja dan sebagainya, yang boleh menyebabkan stres tersebut lah. Sebab setiap orang pekerja tu ada dia punya
tahap limitasi yang berbeza-beza. Macam kami ni doktor kerja macam ni, saya peribadi lah ni saya. Dulu saya masuk RTM, tak nak pakai ni, nampak semua ni. Dan selepas 8 tahun saya tak nampak dah muka doktor. Saya kena pakai ni, baru nampak. Okey. So itu pun kira penyakit pekerjaan juga. Sebenarnya kalau Jujur tanya ni. Okey, sebenarnya kalau kita tengok kita sebelum kita persepsi pekerja lah sebenarnya. Kita sebagai orang awam pun persepsi kita bila kita kata kita kerja pejabat ni adalah kawasan kerja yang tidak berisiko. Kerja yang di luar contoh tapak minaan kilang adalah berisiko. Itu pandangan yang silap lah sebenarnya. Semua tempat kerja adalah sama, cuma apa yang kita perlu buat adalah kita kena menilai tempat kerja ni selamat atau tidak. Sebab tu ada contoh di pihak jabatan pun ada contoh kalau orang yang bekerja dengan bahan kimia sebagai contoh di tempat kerja kan. Dalam perundangan di bawah jabatan sebenarnya kita panggil peraturan DIUS bagi orang yang bekerja dengan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, majikan perlu menjalankan penilaian risiko. Maksudnya dia kena tahu bahaya-bahaya di tempat kerja sebelum dia benarkan pekerja itu bekerja di tempat tersebut. Itu kita nak elakkan supaya pekerja terbabit terdedah kepada bahaya-bahaya yang tidak sepatutnya lah. Kan? Kadang-kadang tu bila terkena bahan bahan kimia berbahaya menyebabkan kulit dia terhakis ataupun kadang-kadang sesak nafas ketika bekerja dan sebagainya lah. So kita akan limitkan perkara tersebut lah. Dan kalau kita tengok contoh di tempat pejabat sebagai contohnya. Orang kata pejabat ni tak ada penyakit pun, tak terdedah dengan penyakit pun, duduk kat office pegang laptop. Tapi kalau kita tengok orang yang kerja kerani yang menaip dah 20 tahun 30 tahun, kadang-kadang dia akan boleh dapat penyakit yang kita namakan carpal tunnel syndrome. Di mana bila kita taip tu menaip, dia akan saraf tu tertekan di pergelangan tangan. Kita panggil dia carpal tunnel syndrome yang menyebabkan macam lumpuh lah tangan ni. So kadang-kadang tu perlukan pendedahan untuk keluarkan tekanan di saraf tersebut lah. So itu pun kita consider sebagai penyakit pekerjaan sebab kerja dia memang menaip. Kerja menaip yang menyebabkan tekanan kepada saraf di tangan. Okey, baik. Kalau kita dah tahu risiko dan kita dah terkena penyakit pekerjaan ini, berbalik pada soalan saya mula-mula tadi, bila kita cakap hak pekerja, bila dia dah terkena, adakah mereka boleh menuntut dengan majikan kalau mereka terkena penyakit pekerjaan ini? Kalau boleh, sebenarnya kalau ikutkan falsafah kita lah, kita nak mencegah adalah baik daripada merawat lah sebenarnya. Falsafah kita lah. Sebab yang kita dari segi penyakit pekerjaan ni sebenarnya dia ada pampasan khusus lah sebenarnya. Pampasan khusus. Sebagai contohnya kalau pekerja yang bekerja di perkhidmatan awam, kita ada pampasan khas kita namakan skim ex gratia untuk anggota perkhidmatan awam, di mana bagi pekerja-pekerja yang mempunyai masalah penyakit yang sebabkan faktor pekerjaan ni boleh mendapat pampasan berdasarkan tahap tahap penyakit tersebut. Kalau tahap yang biasa mungkin dia akan dapat pampasan yang mungkin kurang lah, ataupun mungkin kalau dia menyebabkan hilang upaya kekal lah, tapi dia mesti hilang upaya kekal lah. Contoh kalau penyakit TB sebagai contoh. Penyakit TB ni penyakit batuk kering lah. Seseorang pekerja yang bekerja di klinik mendapat penyakit TB dan dia mendapat rawatan di hospital ataupun klinik dan dia sembuh sempurna, berkemungkinan dia tidak akan dapat pampasan. Tapi sebagai contohnya kalau dia dapat penyakit TB dan terdapat kerosakan pada paru-paru yang boleh menjejaskan kesihatan dia lah kan, dari segi hilang upaya, dia berkemungkinan boleh mendapat pampasan lah. Tapi kita mesti urungkanlah penyakit TB itu dia dapat melalui pendedahan kepada tempat kerja dia, bukannya daripada luar. Tapi doktor, kalau kita tengok penyakit pekerjaan ni, orang kata satu terma yang agak baru untuk kita sebagai pekerja ni. Macam mana untuk mereka yang mungkin sudah tahu boleh membuat pampasan, tetapi mereka tak tahu sebenarnya mereka sedang menghidapi penyakit pekerja tu. Contoh macam tadi kan ada masalah carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome. Siapa tahu kan itu sebenarnya adalah hasil daripada pekerjaan yang dia buat selama 20 hingga 30 tahun tu. Macam mana tu tahap kesedaran? Sebenarnya kalau ikutkan tanggungjawab itu pun salah satu tanggungjawab majikan lah sebenarnya. Bila dia mendedahkan sesuatu aktiviti pekerjaan,
dia perlu memberi latihan lah kepada pekerja-pekerja lah. Sebagai contoh, orang yang bekerja di dengan bahan kimia, dia perlu tahu apakah jenis bahan kimia, apakah latihan yang perlu dijalankan kepada pekerja, dan juga cara-cara penggunaan sebagai contohnya, dan juga apakah kesan kesihatan apabila terdedah kepada bahan kimia terbabit. So pekerja-pekerja ni akan tahu sebenarnya apakah bila dia bekerja dengan satu bahan kimia contohnya, dia akan mendapat satu jenis penyakit yang tertentu. Bila dia terdedah kepada bunyi bising, dia akan menyebabkan kehilangan pendengaran lah ketika bekerja. Jadi sebenarnya adakah penting untuk seseorang itu apabila ingin memasuki bidang pekerjaan ini menitik beratkan apa yang diminati dengan faktor-faktor keselamatan yang bakal dihadapi apabila bekerja dalam bidang tersebut? Ya. Sebenarnya kalau ikutkan dari segi minat tu ada satu isu yang lain, tapi sebenarnya bila kita memulakan satu pekerjaan, tak kira tempat yang baru dan tempat yang biasa. Kadang-kadang kita tempat biasa ni kita rasa macam dah biasa, kita tak hiraukan, faktor-faktor keselamatan ataupun masalah kesihatan. So sebelum kita memulakan satu pekerjaan, kita sebagai pekerja lah sebagai contohnya, kita perlu memastikan tempat kerja yang kita ataupun aktiviti pekerjaan yang kita buat tu adalah selamat dan sihat lah. Dan juga tanggungjawab majikan untuk memastikan keselamatan dan juga kesihatan pekerja terjagalah. Okey. Saya teringat satu istilah, kalau dulu kita selalu sebut pasal kemalangan di tempat kerja. Ada juga kalau saya tak silap, kemalangan ke tempat kerja. Maksudnya kalau dari rumah bawa kereta sebelum sampai tempat kerja kemalangan, adakah itu pun salah satu yang perlu diberi perhatian juga? Ya, betul. Kalau kita tengok dari segi orang kata kemalangan pergi dan balik tempat kerja, kita panggil commuting accident lah. Commuting accident. Kalau di bawah skim pampasan Eskasia, jika berlaku sebarang kemalangan pergi dan balik daripada tempat kerja, juga boleh mendapat pampasan juga. Pampasan untuk di bawah skim Eskasia untuk anggota perkhidmatan awam. Juga di cover lah, di cover di bawah skim ni lah. Dan juga di bawah untuk pekerja-pekerja swasta juga dilindungi lah. Di bawah skim Pekeso lah, Pekeso untuk kaitan dengan balik swasta tempat lah. kerja. Ya, betul. So tapi kita tak maulah kemalangan tu Yalah, sebenarnya kan. Tapi cuma kita beritahu awal tahu berlaku kan. Sebaik-baiknya kalau kita yang dah berlaku elakkan, tu kita elak. Kalau boleh elakkan, kita elakkan lah. Tapi doktor, macam mana kalau tadi penerbit kita ada tanya kalau mereka dah pencin ni tapi baru sedar mereka sebenarnya ada penyakit pekerjaan ni. Macam mana tu? Sebenarnya kalau ikutkan contoh, saya bagi contoh penyakit pekerjaan yang yang melibatkan penyakit kanser sebagai contohnya. Sebab kanser ni dia akan, orang kata, dia punya masa pendam dia, tempoh untuk dia menjadi satu penyakit tu agak lama. Kadang-kadang kita tak sedar pun. Betul. Kita tak sedar. Even dah sampai penyakit tu dah semakin teruk, baru kita akan sedar. Saya bagi contoh mungkin penyakit kanser paru-paru. Disebabkan pendedahan kepada bahan kimia. Dia kadang-kadang tu kita ambil masa dalam 20-30 tahun untuk dia develop penyakit tu. Dan kadang-kadang tu bila dia develop penyakit tersebut, masa tu kita dah dari segi penyakit tu dah agak serius lah dan tak boleh dirawat lah, kan. Jadi apa yang cuma dari segi pampasan tu, dari segi pembuktian tu, kita kena buktikan bahawa sesuatu hazard kesihatan sebagai contoh bahan kimia tersebut boleh menyebabkan kanser tersebut. Dan kalau boleh dibuktikan, pekerja terbabit boleh mendapat pampasan lah daripada orang kata siasatan yang dijalankan lah. Okey, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak doktor. Mungkin akhir sekali kalau ada para penonton ataupun pekerja-pekerja yang takut nak tanya majikan, baik mereka tanya kementerian tu. Nanti tanya majikan nanti kena marah pula kan. Boleh ke tanya kementerian, ada saluran khas? Sebenarnya kalau ikutkan kita ada laman web kita www.dosh.gov.my dan juga kita ada di setiap negeri kita ada pejabat negeri termasuk Labuan, dan sebarang masalah berkaitan dengan isu-isu keselamatan, kesihatan boleh salurkan kepada pejabat-pejabat negeri lah, untuk maklumat. Ataupun kadang-kadang dia orang tak tahu, takut nak tanya majikan, bos takut. Sebab isu-isu ni kadang-kadang isu-isu keselamatan kita rasa senang kita nak tahu, tapi cuma isu kesihatan pekerjaan ni dia susah sebab dia akan bergantung kepada faktor umur juga, dan juga aktiviti dia.
aktiviti seharian dia lah. Okey, baik-baik. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Fitri. Alhamdulillah, satu perkongsian yang sangat baik. Manfaat yang kita dapat bagi ni, penyakit pekerjaan kita tahu. So kalau syurabun lepas ni Kalau tak rabu pun rambut gugur ke sebab selalu buat selalu kena hot tools kat rambut ni, kena buat pepasan dia. Itu wanita nak cantik terpaksa lah. Selamat pagi Malaysia.